Wa qila al-aksu, dan dikatakan orang bermula demikian itu je sebalik atau waktu. Jadi waktu mengatakan bahawa indana Asy'ariyah Hasan kabeh ialah merupakan syarat bandua. Mu'tazilah pegah bandua ialah aqliyah bandua. Wa qila ialah rukun al-aksu. Ada qila waktu berapa? Dua, satu lah. Golong qila ada ya. Yang pendapat yang kedua ialah Mu'tazilah Mu'tazilah. Wa syara'u, dan bermula syarak itu mentaukidkan ianya syarak akan demikian. Demikian yang kadi idrak oleh akal. Jadi nyokila je pokoknya nak hubungan dengan akal asyik. Menurut Mu'tazilah pegang waktu pun akalnya ialah jalan untuk ilmu. Untuk ilmu dengan segala hukum-hukum termasuk hasan dan kabeh. Arti sedangkan hukum diikut daripada hasil yang dalam ulai, yang dalam akal. Waqilah pegah kau lagi yang sebalik. Arti akal memang diidrak, sedangkan syarak qila ialah mentaukidkan demikian yang diidrak oleh akal. Di akal mampu diidrak. Ini teguh dalam datang syarak hasan kabeh yang diidrak oleh akal. Yang qila. Kemudian datang syarak untuk menguatkan yang diidrak oleh akal tersebut. Jadi menurut qila ya, syarak sebagai alat penyata tagai. Alat penyata tagai. Ataupun qila, ataupun bermula syarak, ataupun bi'anati, ataupun dengan dibantu oleh syarak pada barang-barang yang khafi dianya barang di atas akal. Jadi fungsi syarak ialah mentabiyinkan berarti. Mentabiyinkan, minyak berikut fungsi syarak untuk mentaukidkan satu. Yang kedua untuk mentabiyin. Jadi diketikkan hal-hal yang menurut akalnya ialah hal yang khafi, latihan tidak mudah diidrak, hanya mudah diidrak oleh akal, maka datang syarak untuk dipelahi atau khafinya, untuk dipelahi. Contoh haji, lagi contoh hasan puasa ba'akhir ura nibak bulan Ramadan, dan kabeh puasa pada awal ura nibak bulan Syawal. Hanya akhir ura nibak bulan Ramadan. Yang kan ura syok dikira. Jadi goh pasti di antara apakah Syawal ataupun mentong Ramadan. Yang kan mesti dengan tak kalau ada ura lain anak bulan. Anak bulan ji. Jadi hanji takkan nilai hasan. Hanji takkan nilai kabeh. Lepas ji di akal, diidrak, diidrak di kengkila bahawa puasa pada akhir Ramadan yang hasan. Bahkan dengan sebab bantuan syarak. Bantuan syarak itulah dalil. Hadis itu ada pun ayat. Menancik bab puasa awal urah bab bulan Syawal. Yang kan dengan bantuan hadis, dengan bantuan ayat, maka dihukumkan kabeh puasa bab awal urah ni bab Syawal. Itulah satu Syawal kan orang raya ni. Bahkan yang termasuk perkara khafinya bakilah bagah. Karena secara akal seluruh bulan dia sama. Setiap hari lah setiap bulan yang sama. Hanya beda ya. Jadi maka boleh puasa kapan saja. Rupaji dari syarak yang menjelaskan bahawa menyumbang ujung Ramadan yang hasan tak puasa. Rupaji mantong dikira Ramadan. Awal Syawal yang haram puasa, kabeh puasa je. Dikarenakan kita mau dalam bulan Ramadan ya. Wa taraktu kal asli al madha wa thawaba lam ta'rif tu. Dalam kurung tu nah. Wa indana
annal hasana wal qabha bermakna tarattubi. Kan madahi kan dalam syarah, dalam matan. Yang lamatan dami menancik diri keji. Thawabnya dalam syarah. Dalam matan. Apakah nak tulis? Kedan lun tinggal sama lagi asal menasib dan jamak jamak akan pun lun tinggalkan kata-kata madah dan kata-kata thawab. Pakai lun tinggal karena kan maklum dengan keduanya madah dan thawab. Waktu ada maklum libak tersebut muqabalah keduanya madah dan thawab. Sebab dalam matan betul ni dam. Tentu waktu ikut dam nalawan je madah. Lamatan maduri iqab. Tentu nak lawan je thawab. Dia maklum yang Yesus kagak sebut lawan je, muqabalah je. Pakon yang disebut muqabalah je nya. Pakon nak sebut madah. Pakon nak sebut thawab. Pakon mesti disebut zam dan iqab. Rupa je. Disebut muqabalah yang lebih munasabat. Disebut muqabalahnya dengan segala usul-usul Mu'tazilah. Rupanya disebut zam dan madah niat untuk petabi, untuk talawan, untuk gekoh daripada usul Mu'tazilah. Pakon tujuan je untuk puak awaknya. Karena juga karena bermula iqab di sisi mereka Mu'tazilah itu tidak beda-beda dia iqab. Siksa sama aja siksa je. Hana yang berat, hana yang ringan. Hanya versi Mu'tazilah. Sedangkan katanya kau hana. Ada yang ringan azab je, yang hana ringan azab je, yang berat. Yang Mu'tazilah hana. Sama ada nama itu, sama andung Quran. Dan juga tiada menerima dia yang iqab akan ziyadah ke Mu'tazilah. Yang etika namanya. Maka jika kena kata-kata iqab supaya apa? Untuk talawan. Dia kode bahawa masalah iqab antara katanya ahlu sunnah dengan Mu'tazilah dan khilafiyah. Menancik kata-kata pahala thawab. Dan bermula thawab ke Mu'tazilah yaqbiluhuma, menerima dianya thawab akan keduanya ziyadah dan kurung. Engkau lain wah. Minta bangat dah wah. Monyo yang mangat-mangat, monyo pahala yang je lebih-lebih kurang. Ladu mula, ladu mit. Punya siksa hanya bertambah reda. Wa illam dan sekalipun tiada beda-bedalah dianya thawab pula. Dia dari segi balasan, yang balasan ni sama. Cuma je nak lebih nak kurang. Nyok iqab je di samping hana khilafiyah, hana beda-beda iqab. Jadi hana kurang, hana lebih. Yang ina beda je. Wa kharaja bi makna tarattubi ma dzukira al hasanu wal qabhu bi makna mula'amati tab'i wa munafaratihi. Dia ikut makna daripada hasan dan qabih ialah taratub madah menyudam. Adapun taratub thawab taratub madah hasan, dan taratub thawab hasan. Menancik menyebab kabeh taratub zam dan taratub iqab. Rabaji na hasan dan kabeh makna ji bukan itu. Lain lam. Wa kharaja dan keluarlah dengan makna taratub ma yang akan disebutkan akan yama oleh pun keluar oleh hasan dan kabih jid, tapi dengan makna pedih tabiat dan menjauhkannya tabiat. Dia hasan dengan makna tabiat galak. Kabih dengan makna tabiat galak. Yang hasan kabih jid, cuman konnya yang gemurut. Yang hanaruh dalam makna hasan dan kabih yang sedang dibahas. Itu contoh. Lagi contoh hasan daripada taka manisan. Maksudnya hasan apa? Kan matemu pahala ada baju taka, ada pemanisan. Kondah matemu pujian, tapi cik emang tabiat galak kepada yang manis. Yang mana hasan ni nak. Menancik kabeh
daripada sesuatu yang pahit. Yang ke mana di ketika terpajuh David katanya gecaci ataupun gesiksa, tapi dengan mana jiwa katanya ataupun tabiat katanya hana galak ba atas kabehnya. Kalau lagi contoh hasan dan kabeh dengan makna sifat kamal. Titik. Dan menasilah keluarlah dan keluar cilam dengan taratub, dengan makna taratub madzukir oleh hasan dan kabeh jid dengan makna sifat kamal dan sifat kurang. Yang juga hasan dan juga kabeh dikira. Lagi contoh hasan ilmi. Yang maksudnya apa? Kalau dia kena hasan ilmi, beri pahala ataupun puji. Tapi maknanya ialah sesuatu kesempurnaan di ketika orang nak ilmi. Dan menasib kabeh jahi. Kabeh jahi ya. Maka hasan dan kabeh dengan makna mula'amah tabiat dan munafarah tabiat, ataupun hasan dan kabeh dengan makna kamal, sifat kamal ataupun sifat nakih, itu fa'aqliyani. Maka bermula dia tiap-tiap itu je dikira aqliyah. Nyanyo aqliyah. Yang kon syar'iyah je. Artinya hukum dengan keduanya oleh akal ittifaq. Hanya khilaf di antara Mu'tazilah dengan katanya Ahlus Sunnah. Dia bagi hukum syarak kon perkara syar'iyah ya. Wa indana anna syukral mun'imi wa huwa sarful 'abdi jami'a ma an'ama Allahu bihi 'alaihi minas sam'i wa ghairihi ila ma khuliqa lahu wajibun bisyar'i la bil aqli. Dan sabit di sisi katanya ulama katanya Asy'ariyah, sesungguhnya mensyukuri yang memberi nikmat itulah Allah Ta'ala. Mensyukuri yang beri nikmat, apa yang kekal dengan syukur ni, wahwa dan bermula dia syukur, itulah mentasarufkan, memperguna oleh si hamba akan seluruh ma yang kagak beri nikmat li Allah Ta'ala bihi dengan ma ada si hamba pandai ma yang beri nikmatnya daripada pendengaran dan yang bukan pendengaran, dia tasaruf, dia berguna lagi kepada barang-barang yang diciptakan akan ianya ma an'amanya lahu untuknya barang tersebut. Dia kena dengan syukur ya. Jadi nikmat yang Allah berikan contohnya pendengaran, mata ya, lidah. Yang tak gunakanlah mata, lidah dan pendengaran contohnya tak pergunakan kepada hal-hal yang geridha li Allah Ta'ala yang maksudnya. Kita gunakan kepada yang tidak geridha li Allah Ta'ala, maka dikatakan dengan kufur nikmat. Dia mensyukuri Allah yang beri nikmat, itu hukum ialah wajib. Dengan dalil la in syakartum la azidannakum ya, wa la in kafartum la inna azabi lasyadid. Ada janji yang ikab, yang berarti siksa berat. Tidak kufur nikmat yang ialah dosa besar. Apakah dosa besar? Kerana berjanji siksa. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Janji siksa. Ini maksudnya sesuatu yang berjanji siksa, berarti dia menandakan ini ialah dosa besar. Jadi kebalikan je mensyukuri pun ialah hukum je wajib. Wajib ya. Jadi apapun yang Allah berikan nikmat, hak haji ialah digunakan kepada hal yang Allah ridai. Apapun, termasuk hati dengan tu. Hati katanya yang terpaluh lah ya. Hati katanya ialah nikmat Allah Ta'ala je. Jadi baik tagad tak tasarruf kepada yang tidak digeridha oleh Allah Ta'ala. Lagi contoh buruk sangka, hasud, riya, dengki, takabur. Yang mana ialah hal yang digeridha oleh Allah Ta'ala. Meskipun dalam hati katanya dosa besar. Dosa besar ya. Wajib hukum mensyukuri Allah Ta'ala, mensyukuri nikmat Tuhan ialah wajibnya dengan sebab syarak. Itu syarak yang pewajib. Itulah ayat.
Ayat benar ya. La bukanlah wajib dengan akal. Punya Mu'tazilah pegang akal yang berwajib. Kan syarak ni sama lagi waktu sikit. Maka faman lam yablighhu da'watu nabiyyin la ya'thimu bitarkihi ya. Maka bermula siman yang tidak sampai akan man oleh dakwah seorang nabi, arti zaman fatarah dah kan, ataupun andai kata anak jino daerah-daerah yang hana tuh dakwah rasul, hana tuh dakwah Islam, yang niscaya tidak berdosa lah man dengan meninggalkan syukur. Bahkan hana dosa dikarenakan wajib je dengan sebab syarak. Syarak hana terus wajib, arti hana yang wajib. Tapi khilafan hal keadaan demikian itu yang khilaf bagi golongan Mu'tazilah. Yang Mu'tazilah apakah? Hana mandumu dengan ketika hana syukur dah usah siapapun dia sampai dakwah kah ataupun tidak. Wa indana la hukma. Dan menurut sabit menurut katanya Allah Asy'ariyah, itu sesungguhnya pekerjaan la hukma, tiada jenis hukum yang ta'alluq hukumnya dengan perbuatan mukallaf akan sebagai ta'alluq yang tanjizi hadis qablahu tegahlam teka syarak. Sebab benda apa? Syukur ialah dengan gara-gara syarak. Arti hukum ialah hukum datang je dengan sebab syarak. Maka andai kata goh datang syarak sama dengan tidak ada hukum. Masuk syarak tu ialah bi'atsatin qabla bi'asah. Tolong utus salah seorang daripada segala rasul-rasul. Di selama goh datang rasul, maka ya tidak ada hukum. Sepanjang masa lagi nyanyi dari Nabi Adam pun hingga Nabi Muhammad ya. Bahkan lintifai lazimihi hayna izin, karena ternafilah si lazimnya hukum pada ketika itu. Karena menyunah hukum pasti si lazim. Di ketika hana hukum maka dipastikan tidak ada si lazim je. Atau si lazim je, itulah min daripada ma'atu pahala dan siksa. Jadi di ketika nak hukum, di ketika datang syarak, pasti yang tu thawab. Di ketika perbuatan je hasan ataupun bagus ya. Nah hukum je iqab, ada taratub yang iqab. Di ketika hukum je ialah kabeh. Dengan dalil tu bahawa di ketika datang syarak baru sebut taratub thawab dan iqab. Dalil itulah dikarenakan kun Allah Ta'ala, dengan sebab kun Allah wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulan, dan tidak adalah kamu kun Allah itu yang kamu azab tak buah-buah daerah, tak buah-buah kaum, sehingga kamu bangkit akan seorang rasul. Hana kamu azab mafhum ji wala mutibina, dah hana kamu beri pahala je. Itu azab hana, pahala hana. Dalam ayat mana sih? Kalau ayat ayat hakun musibina, hakun muadzibina. Angka fa'tana fa'tunia, maka dikayakan daripada gesebut thawab angka musibina. Bangun kayakan dia hana perle ya. Dengan gesebut muqabilnya daripada thawab, itulah muadzibina. Tapi dengan kemuadzibina mafhum dia nak lawan je, itulah musibina. Muqabil yang lebih zahir pada mentahqiqkan makna taklif. Kerana kan yang hukum taklifi. Hukum taklifi kan hukum beban ya. Dengan taklif kan beban. Beban yang diberikan kepada makhluk. Ada beban kan cocok je dengan sesuatu yang gon. Contoh yang gon. Ada gon je. Punya pahala nak gon. Mau pahala yang taratub daripada but yang gon je. Tak but yang gon. Itulah wajib. Mengerjakan perbuatan wajib. Taratub je ialah tawab. Tapi di ketika
perbuat azab ya, nyen perbuatan ji pun taklif gon ni na kulfon ji juga teratup je kulfon. Hai tertinggai bu yang gelarang kon berat untuk tertinggai. Sebab bu yang gelarangnya sesuatu yang digalak oleh jiwa katanya. Tertinggai kan gon. Beri pahala. Maka dikayakan daripada tersebut thawab, bangun kekayakan dengan tersebut muqabilnya thawab yang lebih zahir pada mentahqiqkan makna taklif. Cuman wal qawlu dan bermula pendapat nak tabuh tafsir ya, ayat waktu syid, ayat wa ma kunna mu'adzibina ya. Bangun pendapatnya dengan sesungguh rasul yang nak ayat tersebut itu makna haji ialah akal. Nak qaul yang bagah lagi ya. Mana rasul ialah akal, bukan rasul asli. Dan bermula qaulam. Bangun qaul dengan sesungguh getakhsis azab pada ayatnya itu sabit azab dalam dunia maksudnya. Jadi hana kamu azab manusia dalam dunia. Maksudnya kau azab di akhirat. Yang nak qaul yang lagi kan itu qaul modern lagi kan. Itu ialah khilaf daripada zahir ayat yang menentang tak juga. Menentang tak lagi zahir ayat juga. Apa nak? Munyo-munyo dia itikad rasul kafir. Ada menafikan kerasulan. Hanya rukun iman ni. Tak ada rukun iman ni. Ada rukun iman ya. Yang bisa jadi golongan Mu'tazilah ya. Angka Mu'tazilah sebagian mereka kufur, sebagian kufur. Si bahaya-bahaya dikut orang ni ya. Bahkan kebermula itu intiqaliyah konlah bal ibtal, bahkan al-amru di ketika goh angkat rasul, goh gelantik rasul, bahkan bermula perkara ada ji bermula kedudukan pada wajib atau hukum itu yang ditawakufkan, yang dihentikan hingga datangnya syarak. Selama goh datang syarak maka hana hukum terpuruk. Fala mukhalafata baina man abbara minna fil af'ali qabla al-bi'tsati bil waqfi wa man nafa minna al-hukma fiha. Maka mana hana jenis beda pendapat di antara man yang getabir yang nyaman pandai man ni man sebahagian bak getanyo si golongan Asy'ariyah. Di kepenafi leman hana jenis maka hana jenis mukhalafah, hana jenis khilaf pendapat di antara man yang getabir yang man pandai man tersebut daripada golongan getanyo Asy'ariyah si Sunnah. Pada getabir pada segala perbuatan mukallaf. Tegahlah mengangkat Nabi ke Rasul. Bangun ketakbir dengan waqfi. Kena al-af'alu qabla al-bi'tsah al-waqfu kena. Yang tabah ibarat. Dan tabah ibarat tu dan di antara siman yang menafikan Yaman, Paneman sebahagian katanya Cid akan menafikan akan hukum fiha padanya af'al qabla bi'tsah. Arti beda takbir, mafhum je sama. Arti nak tabah golongan Ahlussunnah mengatakan apa? Al-af'alu bermula segala perbuatan mukallaf tegahlah mengangkat Nabi ke Rasul itu waqaf. Ada apa? Nak tabah tu apa? Bermula siman, bermula segala hukum-hukum pada perbuatan mukallaf tegahlah bi'tsah itu je yang ternafi. Sama je apa ni? Membeda cara getakbir mantang. Inti je tidak ada hukum tegahlah datangnya syarak. Apa? Mu'tazilah. Yang sesudah masa-masa tabi'in. Oh, golak mati mantang masa tabi'in lah. Mantang masa tabi'in. Ya, masa tabi'in. Karena asal asli dah malang golongan tabi'in. Tabi'in.
Kan melewat carong ya. Melewat carong ya. Tentang gure-gure. Mu'tazilah kan orang yang mengasingkan diri, yang i'tizal, mengasingkan dari pemahaman yang hak. Kan orang uzlah langli. Mu'tazil, kan uzlah langli, uzlah lah etika ni ya. Amma indal mu'tazilati, adapun bermula segala perbuatan mukallaf. Di sisi Mu'tazilah, maka bermula hukum itu yang ta'alluq dengan buat mukallaf akan sebagai maka bermula hukum itu yang ditaklukkan dengan buat mukallaf akan sebagai ta'alluq yang tanjizi, tegahlam bi'asah ke mereka. Jadi walaupun gah bi'asah, hukum kana, hukum yang ta'alluq tanjizi hadir yang kana kepada para mukallaf. Pakal lagi yang mereka pana perih-perih angkat Nabi ke Rasul. Hana perih ke mana? Ngafainnahum ke mana? Maka sesungguh mereka Mu'tazilah itu menjadikan mereka Mu'tazilah akan ke hakim pada segala perbuatan mukallaf tegahlam bi'asah. Jadi kira tak akai mak. Kira tak akai ya. Kepada para filosof ya. Dia Mu'tazilah kan ramai para filosof ya. Dia kangian tak akai ya. Tajam tak akai ya. Siapa jarang aku. Yang nak jarang mana berani aku ha. Macam jarang talah ya. Jarang talah. Ada betul jarang hum. Maka kena Mu'tazilah fama qadha bihi fi syai'in minha daruriyun. Maka berulama yang gehukum ni akal bihi dengan nyama pada sesuatu ni bab segala but mukallaf. Sesuatu yang daruri. Lagi contoh mengambil nafas bak udara. Yang kan buat daruri. Dia mandung orang je kerja adanya hai menafas hai tuhan je ataupun sesuatu yang ikhtiari. Pakai ikhtiari dia khususi dikarenakan khususnya syek yang ikhtiarinya dia kan sesuatu yang mudah dikerja. Bi'an keban cara diidrak oleh akal, dihukum oleh akal bi'an dengan bahawa diidrak oleh akal pada syeknya, baik syek yang ikhtiari ataupun yang daruri, akan diidrak akan sesuatu kemaslahatan ataupun diidrak akan mufsidah ataupun diidrak ternafi keduanya maslahah dan mufsidah. Maslahah hana, mufsidah juga hana. Maka fa'amru qada'ihi fihi zahirun. Maka bermula perkara gehukum li akal fihi padanya syek yang moden lagi kan itu ka zahir. Kibang ka zahir wahwa dan bermula dia hukum yang ka zahir inda Mu'tazilah katanya. Itu sesungguh perkara yang daruri itu yang dikatakan dengan mubahnya. Mubahnya perkara lagi contoh munafah dia munafah hukum je mubah katanya dan perkara yang daruri dikarenakan je maslahah dan sesungguhnya perbuatan ikhtiari ke mereka dikarenakan khususnya ikhtiarinya itu terbagilah dia perbuatan ikhtiari ke Mu'tazilah kepada segala pembahagian yang 5 ke mana? Pembahagian sama aja. Cuma cara proses yang tak beda. Mereka diproses lah akai. Kon roh hukum, kon roh dali, ayat dengan hadis ya. Roh akai maknanya. Dia perbuatan ikhtiari dikarenakan khusus ikhtiarinya itu terbagi dia ikhtiari kepada segala pembahagian yang 5. Tahu pembahagian 5 haram dan yang bukan haram. Tahu bukan haram, mubah ada ya, makruh, sunat ada, khina aula,
Pakon dia bagi ke limang, ya kena maknya alam. Ra'atah dia bagi ke limang. Li'annahu, karena sesungguhnya perbuatan ikhtiari, jika dikandung di perbuatan ikhtiari, dia ada memfasidkan perbuatan tersebut, maka dihukum dengan fahuwa haramun. Maka bermula dia ikhtiari dengan perbuatan yang haram dikandung kepada fasid. Lagi contoh perbuatan zalim. Dia fasid bak kerja. Dia fasid bak kerja, dihukum haram ni Mu'tazilah. Akal mereka kan. Dia kan menyesu ayat. Ataupun dikandung di perbuatan ikhtiari, dia ada fasid bak tinggal perbuatan. Fa wajibun, maka bermula dia itu wajib. Lagi contoh sifat adil. Tak tinggal adil kan fasid sama dengan. Dan jika tidak, jika hanya dikandung fasid bak kerja, fasid bak tinggal. Yang tak bersih lah. Gimana tak bersih je? Maka jika dikandung dianya berikhtiari, dia ada maslahah bak tak kerja je. Yang maka fahuwa mandub. Contoh ihsan, berbuat kebaikan. Ataupun dikandung oleh berikhtiari akan maslahah bak tinggal je. Yang maka bermula dia itu hukumnya makruh. Kaput. Tahu tu? Rata terbit wa'in. Dan jika tidak dikandung dia berikhtiari, dia ada fasid dan hana maslahah, maka bermula dia itu mubah ke mereka. Itu bisu hukum limang. Cuma cara terbit je rok akai. Kon rok dari syariat mereka. Hanya mereka. Jadi menurut mereka hukum limang kana you. Kana hukum limang. Ada hana angkat rasul, ada hana dekat rasul, hukum limangnya kana. Hanya boleh kepada rasul. Tanya oleh sunnah, tak etika tu hukum yang limangnya, hukum taklifi limangnya, nyanyi datang di saat datangnya rasul. Yang tak beda dengan awaknya lah. Fa'ilam, maka jika tiada dihukum di akal, ini mantap Mu'tazilah tu, panjang Mu'tazilah pegang tu. Maka jika tiada dihukum di akal pada sesuatu pun daripada but mukallaf, pakah nak hukum dikarenakan khususnya syek tersebut. Rata khusus ji bi'an dengan bahawa tiada diidrak di akal pada syeknya akan sesuatu daripada ma yang dahulu ya ma. Hana mufsidah, hana maslahah. Hana tahu. Dengan bahawa tiada diidrak di akal fihi padanya ma akan sesuatu daripada barang-barang yang telah lalu dia ma. Lagi contoh pajuh buah apel. Pajuh buah apel contoh je. Maka fakhtulifa, maka diikhtilafkan pada hukum di akal fihi pada syek yang moden laginya. Bahkan khilaf pendapat dikarenakan nak umum dalilnya syek tersebut. Dia ada le segala pendapat-pendapat. Nyaho dah hukum je. Haram kah, mubah kah, sunat kah, hoi dah hukum. Yang tafsil khilaf pendapat. Dikarenakan nalhe qaul tentang masalah perkara-perkara yang tidak ada masalah mufsidah, hana maslahah hana mufsidah bak tinggai, hana mufsidah bak fubut, hana maslahah bak tinggai, hana maslahah bak fubut. Mantang siapnya mantang jelang tu mah. Mantang bahakai nyu kita berbagai bahakai tu mantang maknya nah. Gua habis dah. Toh le qaul kena ayat ahaduha. Bermula salah satu ni bak le qaul itu sesungguhnya syek tersebut itu dihukumkan dengan mahdzur haram. Pakon haram. Pakon haram sesuatu jadi ketika hana dasar daripada ada limang mana. Di ketika hana ruh limang, hukum dengan haram je. Di anna karena sesungguh perbuatan pajuh buah apelnya itu je mentasarufkan pada milik Allah Taala dengan tanpa izin Tuhan. Ya kena ya. Kah nak izin Tuhan tu pajuh. Tak kalau orang kan kurang pendapat namanya.
Pakon kaya payah fikir izin Tuhan. Sedangkan hukum 5 waktu hana bicara kepada izin Tuhan dan izin Tuhan. Langsung dihukum di akai. Lepas jina pakon akai hang dihukum. Ada paju makanan tagai. Mari paju makanan kon je dihukum ni akal. Oh, ini makanannya sihat. Berarti nah masalah. Nanti dah mau dalam minimal mubah lah. Bahkan tuh kata kono kan hana dihukum ni akal. Bahkan kayak bagahnya benar izin Tuhan baru je baju buat apa. Inanya kalau kalahi lemah dali Mu'tazilah. Yang pegah akal. Dia kan hana pakai akal ni noh. Hana pakai akal ni. Hati haram kau nanya. Apakah haram? Karena buat baju hapalnya dikira menjadi mentasaruf pada milik Allah dengan tanpa izin Tuhan. Berarti benar ayat. Kenapa? Benar hadis yang pegah je baju apa? Pajan ayat hadis badannya. Di kana hukum mana? Apakah dikira yang tasaruf milik Tuhan? Karena bermula alamnya kenamanya. Tiap-tiap alam itu milik bagi Allah. Dah betul memang. Ada ayat. Cuma yang masalah je pakon payah perah izin Tuhan. Baru je baju. Sedangkan itu ada hanya perah izin Tuhan. Dihukum muncul akal. Walaupun Nabi hana agak angkat, tetap hukum 5 muncul. Hana perlu ayat, hana perlu hadis. Hana perlu izin Tuhan, hana perlu perintah Tuhan. Pakailah kalau kebenar izin Tuhan. Kalau hilai. Kalau hilai lemah. Dan bermula yang kedua daripada kaul yang ketiga. Itu sesungguhnya paju, buah apa contoh je mana, baksik mana ya. Itu hukum je mubah. Pakon mubah. Kerana sesungguhnya Allah Ta'ala diciptakan di Allah akan hamba dan diciptakan di Allah akan barang-barang yang jika manfaat yang kecak manfaat di si hamba bihi dengan barang tersebut. Ada setiap Allah diciptakan sesuatu, diciptakan pendukung untuk sesuatunya. Maka golongan keduanya, jikalau tiada mubahlah dia syik bagi si hamba, yang niscaya adalah diciptakan si hamba dan diciptakan syik tersebut itu dikira main-main. Artinya sunyi daripada hikmah ke mereka. Kah mungkin Tuhan menciptakan sesuatu? Mana bahasa ini keluar? Rawi yang dianggap bahawa dalam cerita Allah yang sia-sia. Benar? Hanya dikit lagi ya. Dia golongan keduanya kepegah apa? Memang perkaranya mubah ke maknanya. Syik yang lagi contoh je paju buah apanya yang mubah ayo. Bahkan dikarenakan paju makanan yang pendukung untuk kehidupan si hamba. Andai kata hana mubah pajuhnya sama dengan hana hikmah diciptakan. Hana hikmah. Nanti mereka beranggapan memang mesti benar hikmah. Baik sia-sia. Baik sia-sia. Yang golongan kedua. Golongan yang kedua wasali suha dan bermula yang kedua ni bak kawulnya alam itu tawakuf. Itu tawakuf daripada bandua pendapat uno. Artinya apa? La yudra annahu mahdurun au mubahun, tidak dimaklumkan, tidak diketahuikan akan sesungguh syik itu diharamkan ataupun dimubahkan. Jadi dah hukum apa punya? Digantung hukum je. Gantung ya. Beserta sesungguh pekerjaan la yakhlu an wahidin minha. Beserta sesungguh pekerjaan tiada sunyilah syik daripada yang satu ni bab banduanya mahdur dan mubah. Salah satu mestina akan ada kena. Cuman yang tu salah satu je majhul. La yudra majhul tadi. Tu salah satu imma mamnu'un minhu, manakala dilarangkan daripadanya syai, maka yang dilarang fa mahdurun, haram tadi. Aula ataupun tiada mamnu', maka hukum je mubah. Mubah merupakan kaul kelihnya hanya hukum ngambang je, menggantung tawakuf ya. Wa dzalika dan bermula demikian kena kaul yang kelih dikarenakan sebab dia ialah bertentangan dali bandua perkara tersebut. Dali yang pegah boleh ada, dali yang pegah tidak boleh ada. Kalau bukan dali tu bicara mereka engkau kelaihlah. Wala cerita je untuk akal cerita je. Cerita yang diutamakan akal, yang je ke hakim akal. Merupakan nak masalah je ka ta'arud dali.
ta'arud dali. Kewaqadnya waqad ulima butulanu thalathah mimma marra min qawlihi ta'ala. Dan sungguh dimaklumkan akan batil buah pendapatnya. Mu'tazilah boleh. Orang tu dah maklum betul je daripada ma yang telah dahulu dia. Ma ni ba'kan Allah Ta'ala you deh. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Sarih ju ayat tu. Menyatakan tidak ada hukum selama tidak ada rasul. Sarih. Kepuyak fikir yang fikir ke dia maknanya. Allah